Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi. Di sini ingin saya sampaikan tazkirah ringkas, iaitu 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk Awas Kubur Menunggu. Apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i iaitu kubur adalah sebuah perhentian sementara bagi membolehkan ke satu perhentian lagi yang penuh dengan soal siasat. Oleh itu, siapkan jawapan yang adil dan benar menerusi amal yang benar dan taat kepada al-haq yang tidak berbelah bagi. Di sini ada persoalan yang mana adakah kita pernah melihat tanah perkuburan? Adakah kita pernah melihat gelapnya kubur? Adakah kita pernah melihat sempit dan dalamnya liang lahat? Adakah kita pernah membayangkan ngeri dan dahsyatnya alam kubur? Adakah kita sedar kubur dipersiapkan untuk kita dan untuk orang selain daripada kita? Bukankah silih berganti? Kita melihat rakan-rakan, orang tercinta dan keluarga dekat diusung dari dunia fana ini ke tanah perkuburan. Dari buaian dunia yang terang menderang ke kegelapan liang lahat. Daripada keceriaan bermain dengan keluarga dan anak-anak kepada kekerasan tanah dan ulat-ulat. Daripada kenikmatan makanan dan minuman kepada timbunan debu dan tanah. Daripada pergaulan bersama-sama keluarga kepada hidup bersendirian yang mengerikan. Di dalam kubur liang lahat yang sangat sempit, tidak ada perbezaan antara pelayan dan majikan, kaya dan miskin. Semuanya sama. Nikmat, kemewahan dan kelazatan dunia pasti berakhir dengan kematian. Seluruh umat manusia sependapat. Kematian tidak mengenal umur, waktu ataupun sakit. Manusia perlu selalu berwaspada dan terus bersiap-siap. Daripada Hanif Maula Uthman, beliau berkata, jikalau Uthman radhiyallahu anhu berdiri di samping tanah perkuburan, beliau menangis sehingga janggut beliau basah. Maka dikatakan kepada beliau, jikalau kamu mengingati syurga dan neraka tidak menangis, mengapa kamu menangis kerana ini? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, perkuburan adalah awal kehidupan akhirat. Jikalau seseorang selamat daripadanya, maka selepas itu menjadi lebih mudah. Dan jikalau dia tidak selamat daripadanya, maka selepas itu lebih mengerikan. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata dalam hadis yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW berkata, aku tidak melihat suatu pemandangan melainkan perkuburan itu lebih mengerikan. Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz menasihati para sahabatnya. Antaranya, beliau berkata, jikalau kamu melalui tanah perkuburan, panggillah mereka jikalau kamu sanggup memanggil. Lihat betapa sempitnya rumah-rumah mereka. Tanyakan kepada orang-orang kaya daripada mereka, adakah masih tersisa kekayaan mereka? Tanyakan pula kepada orang-orang miskin antara mereka, adakah masih tersisa kemiskinan mereka? Tanyakan tentang lisan-lisan dengannya mereka berbicara, sepasang mata yang dengannya mereka melihat, lidahnya indahnya pemandangan. Tanyakan pula tentang kulit lembut dan wajah-wajah yang cantik jelita.
juga tubuh-tubuh yang halus mulus. Apa yang diperbuat oleh ulat-ulat di sebalik kafan-kafan mereka. Lisan-lisan itu sudah hancur. Wajah-wajah yang cantik jelita itu sudah dirobek-robek oleh ulat. Anggota badan mereka terpisah-pisah berserakan. Lalu di mana pelayan-pelayan mereka yang setia? Di mana tumpukan harta dan sederetan pangkat mereka? Di mana rumah-rumah gedung mereka yang banyak dan menjulang tinggi? Di mana kebun-kebun mereka yang rindang dan subur? Di mana pakaian-pakaian mereka yang indah dan mahal? Di mana kenderaan-kenderaan mewah kesukaan mereka? Di mana kolam renang pribadi mereka? Bukankah mereka kini berada di tempat yang sangat sunyi? Bukankah siang dan malam pada mereka sama sahaja? Bukankah mereka berada dalam kegelapan? Mereka sudah terputus dengan amal mereka. Mereka berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, harta dan keseluruhan keluarga. Oleh itu, wahai orang yang tidak lama lagi akan tinggal di dalam kubur, mengapa kamu terpedaya dengan dunia? Para hadirin hadirat, marilah sama-sama kita renungkan orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Sungguh mereka begitu berharap untuk dapat kembali di dunia supaya mereka dapat menghimpun amal dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi itu semua tidak mungkin terjadi kerana mereka sudah pun dikuburkan. Yazid Ar-Riqashi berkata kepada dirinya sendiri, celaka kamu, wahai Yazid. Siapa yang akan mendirikan solat untuk kamu selepas kamu mati? Siapa yang akan berpuasa untuk kamu selepas kamu mati? Siapa yang akan meminta maaf untuk kamu selepas kamu mati? Lalu beliau berkata, wahai manusia, mengapa kamu tidak menangis dan meratap kepada diri kamu atas sisa hidup kamu? Sesiapa yang akhirnya mati, kubur sebagai rumah tempat tinggalnya, tanah sebagai tilamnya, dan ulat-ulat yang menemani dirinya, serta dalam keadaan demikian dia menunggu hari kiamat yang begitu mengerikan. Bagaimanakah keadaan seperti ini? Lalu beliau menangis. Abdul Haq Al-Isibli berkata, orang yang masuk ke tanah perkuburan perlu membayangkan bahawa dirinya sudah mati, sudah menyusul orang-orang yang di dalam kubur sebelumnya, dan bahawa dia memerlukan amal seperti yang diperlukan oleh mereka. Dia menyukai apa yang mereka suka, ingin mendatangkan apa yang ingin mereka datangkan, ingin menimbun apa yang ingin mereka timbun. Dia perlu membayangkan berubahnya warna kulit dan berserakan anggota badan mereka. Dia juga perlu membayangkan keadaan mereka, betapa baru sahaja dia bergurau senda dengan mereka, lalu tiba-tiba dia menjauh. Bahkan ngeri untuk sekadar melihat keadaan mereka. Dia perlu merenungkan bumi terbelah dan ahli kubur dibangkitkan, merenungkan keluarnya setiap orang dari kuburnya dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa berbaju dan tanpa disunat. Semua sibuk dan panik dengan urusan sendiri. Muhammad bin Sobeh berkata, sudah sampai berita kepada kami bahawa seseorang diletakkan di dalam kuburnya, lalu diseksa ataupun mendapatkan sesuatu yang dibenci. Maka jiran tetangganya daripada orang-orang yang sudah meninggal sebelum dirinya berkata kepadanya, wahai orang yang baru datang dari dunia, tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada kami? Tidakkah kamu merenung tentang kematian kami yang mendahului kami?
yang mendahului kamu? Bukankah kamu mengetahui bahawa amal kami sudah terputus, sementara kamu masih diberi tempoh waktu? Mengapa kamu tidak kejar apa yang tidak diperoleh oleh saudara-saudara kamu? Para hadirin, hadirat yang dikasihi oleh Allah, wahai anak Adam, apa yang sudah kamu siapkan untuk malam pertama kamu nanti di tanah perkuburan? Tidakkah kamu tahu ia adalah malam yang begitu mengerikan, malam yang kerananya para ulama dan orang-orang soleh menangis. Suatu hari pasti aku tinggalkan tempat tidurku, iaitu di dunia, dan ketenangan pun menghilangkan daripadaku. Berada dalam kubur pada malam pertama, demi Allah, katakan kepada aku orang yang terjadi di sana. Oleh kerana mahu sentiasa mempersiapkan malam itu, diceritakan bahawa Rabi' bin Khusaim menggali liang kubur di rumahnya. Apabila mendapati hatinya keras, beliau masuk ke dalam liang kubur itu. Beliau menganggap dirinya sudah mati, lalu menyesal dan ingin kembali ke dunia sambil membaca ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat yang ke-100, yang bermaksud kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada seorang antara mereka. Mereka berkata, kembalikan aku, iaitu hidupkan aku di dunia, supaya aku mengerjakan amal-amal soleh dalam perkara-perkara yang sudah aku tinggalkan. Tidak maksudkan dapat, sesungguhnya perkataannya itu hanya mampu diucapkan sahaja, sedangkan di hadapan mereka sudah terdapat alam barzah sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Kemudian beliau sendiri menjawab, kini kamu sudah dikembalikan ke dunia, wahai Rabi'. Oleh itu didapati pada hari-hari seterusnya beliau sentiasa dalam keadaan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, tidakkah kamu menangis atas kematian dan sakratul maut yang akan menjemput kamu? Wahai saudaraku, tidakkah kamu menangis atas tanah perkuburan dan kengerian yang ada di dalamnya? Wahai saudaraku, tidakkah kamu menangis kerana takut kepada api neraka pada hari kiamat nanti? Wahai saudaraku, tidakkah kamu menangis kerana takut kepada hausnya pada hari penyesalan? Para hadirin hadirat, sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi tauladan, nasihat kepada kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam di Singapura. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.